Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bertemu pada siri malam ini berkenaan tentang bacaan hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya kebaikan, dan insya-Allah dalam sesi lebih kurang 30 minit pada malam ini kita nak sambung pembacaan hadis daripada Abwabud Du'a, hadis-hadis berkenaan tentang doa daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, terutamanya para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin. Mudah-mudahan pengorbanan di dalam menuntut ilmu Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Kita telah tiba pada riwayat 3620 yang mana membicarakan berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk meminta perlindungan daripada 4 perkara. Riwayat 3620. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ista'izu billah, mintalah kamu perlindungan dengan Allah, min azabi jahannam, daripada siksa api neraka." Sabda Nabi lagi, "Ista'izu billah, mintalah kamu perlindungan dengan Allah, min azabil qabr, daripada siksa kubur." Sabda Nabi SAW lagi, "Ista'izu billah, mintalah kamu perlindungan dengan Allah, min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah dajjal." Dan yang keempat sabda Nabi, "Wasta'izu billah, dan mintalah kamu perlindungan dengan Allah, min fitnatil mahya, daripada fitnah sewaktu kehidupan, wal mamat, dan ketika mana kematian." Maka doa-doa ini pun kita digalakkan baca. Terutamanya dalam hadis yang lain menyebut Nabi mengajar untuk baca selepas daripada tasyahud, sebelum daripada memberi salam. Minta perlindungan daripada siksa neraka, siksa kubur, fitnah dajjal, dan fitnah sewaktu kehidupan dan kematian. Ahlan-ahlan, terima kasih banyak-banyak engku nas legasi, jazakumullahu khairan. Hadis ini adalah hadis yang sahih kata Imam Tirmizi. Kita mula masuk pada bab yang baru, riwayat 3621, yang mana ini berkenaan tentang Nabi mengajar kalaulah seseorang itu istiqamah membaca zikir a'udzu bikalimatillah 3 kali pagi, 3 kali petang, nescaya dia akan selamat daripada sebarang sengatan, gigitan binatang yang berbisa. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hisham bin Hassan an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Man qala, barang siapa mengucapkan hina yumsi, sewaktu petang, 3 kali." Begitu juga kalaulah dia baca pada waktu pagi. Apakah zikir yang Nabi tekankan untuk baca? Iaitu a'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada keburukan, kejahatan ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka apakah kelebihan membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali pada waktu petang? Sabda Nabi, lam yadurrahu humah, tidak akan mendatangkan mudarat kepadanya sebarang sengatan bahaya, gigitan binatang berbisa.
tilkal lailah, pada malam tersebut. Berkata perawi yang bernama Suhail, fakana ahluna, maka adalah ahli keluarga kami. Fakana ahluna, maka adalah ahli keluarga kami. Ta'allamuha, mereka belajar zikir dan doa ini dan mereka membacanya kullalailah, setiap malam. Faludirat, maka telah disengat jariyatun, seorang kanak-kanak perempuan daripada kalangan keluarga, falam tajid laha waj'a, namun pada waktu itu tidak merasa sakit. Maka ini adalah amalan yang mudah yang patut kita amalkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca sebanyak 3 kali. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Imam Malik bin Anas telah meriwayatkan hadis ini juga daripada Suhail bin Abi Saleh, daripada ayahnya Abu Saleh, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW. Sementara itu Ubaidullah bin Umar telah meriwayatkan dan lebih daripada seorang akan hadis ini daripada Suhail, namun mereka tidak menyebutkan padanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bab yang ke-122 berkenaan tentang satu doa yang Abu Hurairah hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Abu Fadalah Al-Faraj bin Fadalah an Abi Sa'id Al-Makburi anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, doaun, ada satu doa, hafiztuhu min Rasulillah, yang aku ada hafal daripada Nabi SAW, la ada'uhu, dan aku tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Kata Abu Hurairah, ada satu doa yang aku tidak pernah tinggalkan, aku hafal daripada Nabi SAW. Terima kasih banyak-banyak Hasmanis, terima kasih banyak-banyak. Maka apakah doa tersebut? Doa ini maksudnya sangat bagus, sangat menarik. Doanya berbunyi, sama-sama kita baca, Allahumma ja'alni wa'azim syukrak wa ukthiru zikrak wa attabi'u nasihatak wa ahfazu wasiyatak. Yang mana Nabi SAW, kata Abu Hurairah, pernah berdoa dengan doa ini. Apakah terjemahannya? Ya Allah, jadikanlah daku wa'azim, seseorang yang mengagungkan sifat bersyukur kepadamu, sifat menghargai pemberianmu. Wa ukthir, seorang yang memperbanyakkan zikir mengingatimu. Wa attabi'u nasihatak, seorang yang mengikuti segala nasihatmu. Dan yang terakhir, wa ahfazu wasiyatak, dan seorang yang memelihara akan wasiat pesananmu ya Allah. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah gharib. Riwayat yang seterusnya 3623 berkenaan tentang 3 cara bagaimana Allah menerima sesuatu doa. Allah terima doa, tetapi kita kena faham cara Allah menerima sesuatu doa. Riwayat 3623. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Laysu bin Abi Sulaim an Ziyad an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, tidak ada seorang pun, yad'ullaha bi doa, berdoa kepada Allah dengan sesuatu doa, illa stujibalah, kecuali doanya diperkenankan, doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi bagaimana cara Allah menerima doa? Ini yang kita kena faham. Sabda Nabi, fa imma, maka sama ada Allah menerima doa tersebut dengan cara ayyuajjala lahu fid dunya, Allah menyegerakan untuknya di dunia apa yang diminta. Diminta A yang dia dapat. Diminta C yang dia dapat. Maka itu cara pertama Allah menerima akan doa. Terima kasih banyak-banyak Nisa, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian sabda Nabi SAW, cara yang kedua Allah menerima doa, wa imma ayyuddakhara lahu fil akhirah, ataupun sama ada Allah simpan untuknya doa tersebut dalam bentuk pahala dan ganjaran untuk hari akhirat. Di doa banyak, tapi kat dunia tak nampak apa-apa, kerana Allah simpankan sebagai bentuk pahala ganjaran untuk hari akhirat.
Yang ketiga sabda Nabi, wa imma an yukaffara anhu min zunubi biqadri ma da'a. Dan sama ada Allah ampunkan daripadanya dosa-dosanya dengan kadar bilangan yang dia doa. Maka apabila dia doa, Allah ampunkan dosanya. Namun sabda Nabi, Allah terima doa dengan syarat, malam yad'u, selagi mana dia tidak meminta bismin, dengan dosa, au qati'ati rahimin, ataupun dengan tujuan memutuskan hubungan kekeluargaan. Kalaulah dia meminta sesuatu dosa, memutuskan hubungan keluarga, maka Allah tidak terima doa tersebut. Dan yang ketiga syaratnya, au yasta'jil, dengan syarat dia tidak tergopoh-gapah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah tergopoh-gapah dalam berdoa? Sabda Nabi, yaqul, seseorang itu berkata, da'autu rabbi, aku telah berdoa kepada Tuhanku, famastajabali, dan Allah tidak menerima doaku. Dia cakap begitu, maka Allah tak terima doanya. Hadza hadithun gharibun min hadzal wajh. 3624. Wa bi ilayhi qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ya'la bin Ubaid qala hadatsana Yahya bin Abdullah an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yarfa'u yadai, mengangkat kedua tangannya, hatta yabdu ibtuh, sampai kelihatan ketiaknya. Maksudnya dia mengangkat tangan dengan kadar yang tinggi. Yas'alullah mas'alah, meminta kepada Allah sesuatu hajat dan keperluan, illa ataha iyyahu, kecuali Allah pasti akan mengurniakan permintaannya dengan syarat malam ya'jal, selagi mana dia tidak tergopoh-gapah, terburu-buru. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah seseorang itu dia terburu-buru? Maka sabda Nabi SAW, yaqul, dia berkata, qad sa'altu wa sa'altu, aku dah berdoa, dah minta, dah berdoa, falam u'ta syai'a, namun tidak diberikan sesuatu apa pun terhadap doaku. Maka Allah tak kabulkan doa orang yang tergopoh-gapah, orang yang terburu-buru. Dan telah meriwayatkan hadis ini Az-Zuhri daripada Abu Ubaid Maula Ibni Azhar, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi, yang mana baginda Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum, sentiasa diperkenankan doa salah seorang daripada kamu, malam ya'jal, selagi mana dia tidak terburu-buru. Apakah terburu-buru? Apabila seseorang itu berkata, da'autu, aku telah berdoa, namun tidak diperkenankan untukku. Riwayat 3625 berkenaan tentang sebenarnya bersangka baik kepada Allah, itu adalah tanda baiknya ibadah seseorang hamba kepada Allah. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Sadaqah bin Musa qala hadatsana Muhammad bin Wasi' an Sumair bin Nahar al-Abdi an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna husnal dhanni billah, sesungguhnya bersangka baik dengan Allah, min, termasuk daripada tanda husni ibadatillah, baiknya ibadah seseorang itu kepada Allah. Orang yang bersangka baik kepada Allah bererti bagus, elok ibadahnya kepada Allah. Orang yang nampak macam ibadah tetapi tak ada sangka baik dengan Allah, sebenarnya tak pasti nak kata bagaimana dengan ibadahnya. Sepatutnya dengan baiknya ibadah, baiklah sangkaannya kepada Allah. Riwayat yang ke-3629. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Amr bin Aun qala hadatsana Abu Awana an Umar bin Abi Salamah an Abi qala Rasulullah, daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyanzuranna ahadukum alladhi yatamanna, hendaklah salah seorang daripada kamu benar-benar memerhatikan apakah benda perkara yang dia angan-angankan. Fa'innahu, kerana sesungguhnya, la yadri, dia tidak tahu, ma yuktabu lahu, apa yang ditulis dan dicatat untuknya, min umniyatih, daripada angan-angannya. Jangan kita angan-angan benda yang maksiat, benda yang dosa, kerana itu kadangkala
apabila menjadi azam yang jitu, akan dicatat daripada angan-angan yang tak elok tersebut. Maka Nabi suruh berhati-hati dengan apa yang ada dalam lintasan hati daripada angan-angan yang buruk yang tak elok. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat 3627. Wa bi ilai qala hadatsana Yahya bin Musa qala hadatsana Jabir bin Nuh qala hadatsana Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap berdoa dengan mengucapkan, Allahumma matti'ni, ya Allah kurniakanlah kepadaku manfaat, bisam'i, dengan pendengaranku, bagi aku kebaikan dengan pendengaran, wa basari, dan penglihatan, waj'alhuma, dan jadikanlah kedua ini, penglihatan dan pendengaran, al-waritha minni, warisan yang berterusan daripadaku. Apakah maksud jadikan pendengaran dan penglihatan warisan yang berterusan? Lihat kepada Sinhara pada baris yang pertama, ay abqihima sahihaini salimaini ila an amut. Maksudnya adalah kita minta Allah kekalkan berterusan pandangan, pendengaran, dan jangan Allah tarik sehinggalah kita meninggal dunia. Kemudian sabda Nabi lagi dalam doa baginda, wansurni ala man yazlumuni, bantulah aku ke atas mereka yang menganiayaku, wa khudh minhu, dan ambillah daripada orang yang menganiayaku, bisa'ri, akan tuntutan balasan yang sesuai untukku. Kita minta biar Allah je balas orang-orang yang menzalimi kita, yang menganiaya kita. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sudut ini. 3628. Bagaimana Nabi mendidik kita untuk kita belajar minta apapun daripada Allah, walaupun sekecil-kecil benda. Kita kena belajar minta dengan Allah, walaupun sekecil-kecil benda. Maka contoh yang Nabi bagi, kalaulah contoh tali selipar putus, orang dulu selipar mereka ada tali. Pada waktu itu macam kita tengok selipar Nabi, capal Nabi. Maka sabda Nabi, kalaulah tali selipar putus, benda yang nampak mudah, belajar minta dengan Allah. Kalaulah tak ada garam, nak garam, belajar minta dengan Allah. Barulah pada waktu itu berusaha, beli dan sebagainya. Tapi belajar didik diri untuk minta dengan Allah. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ashas as-Sijzi qala hadatsana Qatan al-Basri qala hadatsana Ja'far ibn Sulaiman al-Thabit an Anas. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyas'al, hendaklah meminta salah seorang daripada kamu akan daripada Tuhannya, hajatahu, akan keperluannya, kullaha, kesemua keperluannya, hatta, sehinggakan, yas'al, hendaklah dia meminta, syis anaklih, tali seliparnya, idzan qata, apabila tali seliparnya putus. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Wa rawa ghairu wahid hadzal hadis an Ja'far ibn Sulaiman an Thabit al-Bunani an Nabi wa lam yadhkuru fihi an Anas radhiyallahu anhu. 3629. Wabi ilaihi qala hadatsana Salih bin Abdullah qala hadatsana Ja'far bin Sulaiman an Thabit al-Bunani anna Rasulullah, daripada Thabit al-Bunani, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, liyas'al ahadukum, hendaklah salah seorang daripada kamu meminta rabbahu, kepada Tuhannya, hajatahu, akan segala keperluannya, hatta, sehingga, yas'alahu, hendaklah dia meminta kepada Allah, al-milh, garam, wa hatta yas'alahu, dan sehingga hendaklah dia meminta syis anaklih, tali selipar, idzan qata, apabila tali seliparnya putus. Maksudnya Nabi ajar kepada kita, walaupun kita rasa benda yang kita boleh buat, benda yang remeh, benda yang mudah, tapi didik diri untuk belajar minta dengan Allah sebelum kita berikhtiar, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita usahakan sesuatu. Kata Imam Tirmizi, dan sanad ini lebih sahih daripada hadis Qatan daripada Ja'far bin Sulaiman. Kita mula masuk pada tajuk yang baru, dan ini adalah bab yang terakhir daripada kitab Imam Abu Sunan Tirmizi, Abwabul Manaqib, yang menceritakan tentang sifat-sifat, sikap-sikap Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum.
InsyaAllah kita akan sambung esok. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Terima kasih di atas waktu yang diberikan pada malam ini, terutamanya kepada para pelajar Hidayatul Muttaqin. Kita jumpa esok insyaAllah.